Saya rasa your tu tak best sangat lah perkataan your ni. Your ni saya nak tukar satu times. Okay. Kalau saya tukar times ke tukar text ke tak perlulah kamu generate balik. Kalau kamu tambah perkataan, ya. Betul kamu kena generate balik. Right, let's try. Okay, siapa yang hantar baru? Kita tengok hasilnya. My Aziz, Cik Aziz. If it doesn't challenge you, it won't change you. Okay, good quotes. Ni betul, kita berani buat, berani belajar, dan kita akan dapat suatu benda. So kita akan dapat apa yang kita nak tu lah. So kita kena berani belajar buat satu benda yang bagus, yang baru. Anchor point duduk tengah-tengah. Nanti kalau kamu tak letak anchor point di tengah-tengah, kamera tu dia akan zoom dekat anchor point tu. Dia duduk kat tepi. Jadi tu semua teks ni mestinya kamu kena set anchor point di tengah-tengah. Barulah dia akan fokus di tengah-tengah teks tu. Kalau kamu dah terbuat, kamu kena regenerate balik lah. Tapi kalau kamu regenerate balik, zoom tu kamu kena buat balik. Jadi tu, ya, tapi hasilnya puas hati lah kalau macam ni kan. Bergegas sebab lupa set anchor point kat center tu. Kita bergegar ni kan, kalau macam saya pakai bergegar, saya letak dekat kamera apa nama ni, sana saya buat ni gambar-gambar kat sini. Bergegar ni sebab saya letak kamera enable shake, lepas tu saya bagi shake dia tinggi, speed dia 3. Maksudnya laju sikit lah. Saya punya setting untuk shake ni, kamu boleh pakai kamu punya setting, tapi kalau ikut saya pakai 10 dan 3. So saya dapat macam dia shaking tinggi sikit lah kan. So kalau kamu tengok sebenarnya semua teks saya ni, semua duduk tengah-tengah anchor point dia. Nampak tu? Ni anchor point. Sorry. So kita ada anchor point duduk tengah-tengah. Sebab kamera ni dia akan cari anchor point. Dia kalau anchor point kamu dekat sini, dia akan pergi kat sini lah. Dia base kepada anchor point. Cikgu, projek akhir ni kena buat semua ke? Matilah saya. Projek akhir kena buat semua ni ke? Matilah saya. Tak adalah. Kan? Yang projek ni lah. Nanti kita nak
projek akhir nanti lain, tak ada projek-projek akhir. Nanti kita nak render, inilah projek ni, setiap hari kita akan buat projek, semalam kamu buat projek, hari semalam awak dah buat projek. Jadi inilah latihan kita. Setiap latihan tu mempunyai unik lah kan, satu teknik yang unik, satu features yang unik lah. Yang Cik Mazlina, inilah kita buat ni. Kalau kamu nak render nanti besok, nak render yang ni, silakan render yang ni sebagai movie kamu. Kalau kita siapkan sikit lah kita render. Nanti dekat akhir di hujung rancangan nanti, saya tunjuklah, masuklah dalam grup, tengok. Tak boleh teruskan, kena restart. Cuba restart dulu, tengok macam mana. Kita tengok lepas ni, lepas makan nanti, pukul 2 suku nanti, kita try lagi tengok. Tak apa, tengah-tengah makan nanti kita try tengok dulu macam mana. Lapor. Kesiannya. Okay, kita kalau lapor boleh save dan kita pergi makan lah. Sebab kita dah habis dah ni. Ini saya cakap awal-awal tadi. Habis dah ni untuk pagi ni. Pukul 2 suku pula kita sambung. Okay, boleh save. Jangan lupa save, Ctrl S untuk save projek kita. Dan kita boleh berehat sampai pukul 2 suku. Rehat awal sikit kan. Saya pun lapar ni. Hari ni lapar pelik hari ni.
biar jasa jadi kenangan. Hijau kuning, lambang kemegahan. Hebat. Pereka grafik dunia maya. Imajinasi bukan khayalan. Okey. Cik Zaiman, perjalanan 1000 batu bermula dari satu langkah. Okey, menarik. Jaga jarak fizikal. Pakai penutup muka. You are so much stronger than your excuse. Okay, good. Life is short and the world is wide. Oh, smart. Good. I like it. My neighbor Totoro got off forest. Ciao. Okay, good. Mana yang lain-lain ni tak ada pun. Dah rehat ke? Dah boleh. Kalau nak rehat sekarang pun boleh. Kalau nak rehat, boleh rehat sekarang. Dah siap kerja, sila save. Dan kita berehatlah. Kita jumpa pukul 2 suku nanti.
dark side. Not impressed. Warning lagi. Makan dulu. Connected to the arena. I need the charge to get inside. It's too late. Just gotta go faster than the speed of light, far beyond the speed of light. Gotta break the rule, Barry. You gotta do it now. Dad. Whatever happens, I want you to know. Your kid was one of them, Dad. One of the best of the best. Kita Cik Aisyah, ni Puan Aisyah, kita boleh stop ni apa nama ni, kita punya ni recording. So yang mana yang lain tu kita boleh berehat dahulu. Yang mana sedang buat kerja ataupun ni, silakan. Nak bertanya pun boleh.
kita dah banyak benda kita buat ini. Kita go kepada nota-nota kita ni. Saya share. New share nota. Ya. Uci mayai. Ada 3D camera. Ya ke? Baik. Apa yang kita nak ni? Ni. Besok kita ada sampai petang. Dan kita nak ada beberapa topik yang di luar daripada nota. Kita nak cerita pasal effects. Tadi kita dah import, kita dah main dengan 3D, kita dah main dengan text, kita main dengan Explorer. Dalam masa yang sama juga kita dah buat dengan Cam. Lepas tu kita import, apa nama ni? PSD dengan AI. Okay. So dalam After Effects, nama dia ada effects, betul kan? So effects ni dia sama saja. Dalam Photoshop kita ada effects, betul? Dalam Illustrator pun kita ada effects. Dalam Photoshop pun kita ada, dalam After Effects pun kita ada effects kat sini. Basically effect ni adalah effect yang kita boleh buat ataupun modify. Kita boleh modify banyak benda dengan menggunakan effect ni, apa nama effect ni lah. Jadi kalau kita tengok kat sini under panel menu effects ni, kita ada banyak kategori yang kita boleh modifykan dia. So ini luar topik, tapi saya nak terangkan sikit lah. Contohnya kat sini kalau kamu tengok kita ada blur and sharpen. Dan kat sini ada kategori banyak blur ni. Blur gitu, blur gini. Jadi tu blur, efek-efek ni dia perlu untuk kita select satu layer. Kalau kita tak select layer, dia tak boleh nak apply atas ni. Selalunya kita boleh apply direct atas gambar. Ataupun kalau kita ada multiple object dan kita groupkan dia. Contoh sebegini, kita groupkan dia kan. Dan saya groupkan dia. Dan kat sini pun kita boleh apply juga effects. As long dia layer, composition, layer bergambar. Okay. Jadi saya undo balik. Dan ada banyak benda yang kita boleh apply. Let's say kita tengok under bahagian blur. Kita ambil, selalunya kita pakai directional blur. Kita boleh try satu-satu. Okay. So effect ni dia kena try satu-satu. Let's say saya try fast box blur. So apabila kamu tengok fast box blur kat sini, dia akan letakkan dalam effect control lah. Sama macam EE, macam betul-betul. Semua effects, semuanya ada duduk dalam ni. Jadi apabila kita adjust dia punya parameter dia, kita akan nampak, oh ada blur. And then ada irritation, macam itulah. Berapa banyak blur yang kita nak dan sebagainya. Dan kita tengok sini, ada horizontal only, ada vertical only, ataupun nak repeat edges only. Okay. So begitu. Jadi ini different effects, dia mempunyai different parameter. Contoh kat sini kita pakai smart blur. Jadi dia punya ni lain sikit. Jadi tu kita nak smart blur apa benda. Kita nak threshold apa benda. Edge only ke ataupun over macam ni ke. So ada banyak benda yang kita boleh apply lah. Jadi kita kena try satu-satu. Ada masa try, bila blur ni apa? Contohnya begitu. Okay, dia blur sekian.
Okay. Then let's say kita try lagi ada radial. Okay, dia ada radial macam ni. Dan kita boleh tukar dia punya point dia dulu kat mana kita nak dianya ini. Okay. 4.5. Okay, boleh. Pukul 4 kita habis macam biasa. Okay. So yang ini kita santai-santai je. Kita just tahu saja. Kita tak ada latihan-latihan. Kita ada lagi compound blur. Compound blur ni adalah untuk dia ada banyak jenis lah. Compound blur. Okay. Salah satunya. Selain daripada tu kita ada channel. Channel ni standard lah kita nak. Tak ada apa-apa lah. Ni kalau main color correction, ini memang bagus lah kita main dengan channel. Dan kita ada color correction. Kita ada curve. Kita boleh tinggikan dia, kontras dia dan sebagainya. Kita boleh buat color grading sikit. Mungkin saya nak tinggikan merah dia. Ataupun saya nak kurangkan biru dia. Begitu. So ini kita boleh on and off. Kita nampaklah perbezaan dia. Begitu. So kalau selalunya kalau untuk buat color correction ni, untuk buat color grading ke apa ke, bolehlah kita pakai kat sini. Jadi kita ada lagi nak buang color. Boleh pakai black and white. Okay, kat sini black and white punya effects. Ataupun kita boleh pakai tint. Tint pun untuk buang color, sorry. Tint. Macam mana nak buat hitam putih? Kamu boleh pakai tint. Tint pun hitam putih juga. Okay. Ataupun tint ni selalunya kita nak map black kepada warna lain. Let's say kamu nak mapping color yang warna hitam ataupun color yang gelap kepada color yang lain. Let's say saya nak color dia warna ni. So color yang warna hitam dia akan, bukan color warna hitam lah, maksudnya channel yang warna hitam dia akan. So selalunya saya guna tint untuk black and white. Change color, ataupun change color to. Let's say kamu nak change color from warna hitam, kita nak color warna lain, contohnya. Okay. So, kita boleh tukar color, hue, tukar color dia lah. Lebih kurang begitu. So banyak setting lah kita boleh main kat sini. And then kita go kepada distortion. Okay, distortion. Distortion ni menarik juga. Kamu nak distort gambar kamu ni, gambar yang apa kamu ada. Let's say kita try bulge. Okay, kita nak tinggikan. Ini bagus untuk buat magnifying ke apa ke. Bagus untuk kita buat ni, kita nak tinggikan dia punya height dia ataupun macam mana. Apa lagi kita ada? Let's say kita ada distort. Kita ada corner pin. Okay, corner pin dekat sini. Corner pin ni adalah dia letak di corner lah. Ada empat point. So 4 point ni dia akan letak di bahagian bucu masing-masing lah. So dia akan ada distort lah. Let's say kalau kamu ada gambar telefon, kamu nak tampal gambar ni dekat gambar telefon kamu ataupun monitor kamu, bolehlah seolah-olah dia macam melekat pada kamu punya phone tadi tu. So nampak macam ala-ala perspektif lah kat sini. Itu namanya corner pin. Jadi efek distort lagi. Kita tengok efek distort page turn. Okay, page turn ni menarik juga. Dia boleh membuatkan kamu punya gambar ni macam ada page macam tu. So kamu kena study sikit lah dia punya ni apa. Oh begitu, oh begini. So kamu nak tengok dia punya, oh dia ada folding dia, dia ada shadow dia. Kamu boleh set shadow dia, nampak ni ada shadow kat sini. So kamu boleh set shadow dia sebegitu. Dan kamu boleh animate semua-semua ni. Okay, ini kamu boleh animate setiap satunya. Dan apabila kamu nampak je ada benda ni, stopwatch ni, bermaksud kamu boleh apply keyframe lah. Okay, dekat sini apa benda, let's say
full position dia kat sini. Kamu tekan U. Okay, nanti dia keluar first keyframe ni. And then nanti second keyframe kamu ubah modifying dia. So kamu akan dapat effect dia itu. So begitu. Apa lagi kita modify lah? Apa lagi yang kita nak try buat? Kita ada ripple. Apa ni ripple? Oh, tidak ada apa-apa. Cuba kita try. Oh, dia ada ripple yang sebegitu. Dan kita try lagi ni, speed wave, weight dia, height dia. So kamu boleh try berbagai-bagai. Baik, saya delete dulu. Kita ada warp. Okay, warp macam tu. Tak apa-apalah ni, warp ni kan, kita nak bending macam tu, nak bending macam ni boleh juga. Tapi kalau kamu nak go kepada wrapping macam tu, kamu ada text sebagai contoh. And then kita pakai warp tadi. So kita bolehlah modifykan dia. Modifykan warp tu dan sebagaimana. Okey, begitu. Alright. Lagi kita ada apa lagi? Kita ada start wave warp. Okey, ini bagus juga wave warp ni. Saya suka pakai wave warp ni. Dia akan jadi ada wave warp macam ni lah. Lebih kurang begitu. Jadi wave warp ni selalu kita buat untuk kain. Okey. Kain. Sebagai contoh dekat sini saya masukkan satu gambar lah Let's say yang inilah kita ada. Kita ada gambar Thor ni sebagai contoh. Dan kalau kita tengok dekat sini, Thor ni dia ada sayap betul. And then probably saya nak ianya saya nak masking dululah. Kita belum masuk lagi topik masking, tapi saya buat dulu maskingnya. Okey, begitu. Dan Thor ni kita nak dia apply distort wave warp macam tu. So kalau kamu tengok, oh dia dah ada wave warp macam tu. Jadi kita boleh adjust lagi dia punya weight dia tu sama mana. Saya nak besar sampai dia begitu. Dan direction dia saya nak dia sebelah sana. Mungkin saya nak besarkan lagi. Bendera sesuai kan? Ya. Bendera kan? Apa bu? Begitu. Dia punya speed dia saya nak kurangkan. Contohnya lah So yang ini, kalau kamu tengok dia punya saya tukarkan speed dia. Wave dia saya kurangkan sikit. Tinggikan sikit. So ini wave warp ni sesuai lah kalau kamu ada rambut ke kan. Untuk kamu apply. Let's say saya tunjukkan satu video ni. Sana saya buka. Untuk bendera okey kan? Untuk bendera. Bendera boleh juga. Kalau tengok video yang ni. Video ni kalau kamu tengok dia punya tu kamu nampak dia punya nampak kain ni. Kain ni dia pakai wave warp. Macam tu. Rambut ke apa ke kita boleh pakailah. Contohnya. So kalau kita ada
Kalau kita ada bendera, adalah bendera lah. Okey, sebegitu. Kalau nak speed tinggi, tinggilah dia. Let's say katakan saya ada gambar Thor balik tadi kan, saya ada balik. Saya buat terbalikkan dia. So lebih kurang, begitulah dia punya efek dia. So kamu boleh je jadikan dia sebagai kain ke apa ke. Alright, itu dari segi morphing ataupun dari segi distort. Jadi apa lagi yang kita ada? Let's say kita try feature ini. Ini kamu kena try satu-satu lah. Saya tak boleh nak ajar ni satu-satu. Generate ni adalah untuk kita generate something. Let's say kamu nak generate 4 gradient line ke kan. Kamu nak buat 4 gradient. So dia akan create gradient untuk kamu lah. Ni gradient. Ada 4 jenis gradient. Kamu boleh tukar colornya kat sini. So begitu. Dia akan apply pada teks ke, pada gambar ke. Kamu boleh apply. Generate RAM. Mana RAM kita? RAM mana stylized, perspective. RAM. Okay, nanti saya tunjuk RAM tu. Ni gradient RAM. So kalau kamu nak ada gradient RAM pun boleh juga. Nak color apa dan sebagainya. So gitu. And nak color radial ke dan sebagainya, kamu boleh buatlah RAM ni. Dan cikgu boleh kita guna efek KIE dan save as JPEG image? Boleh. Tapi kalau saya syorkan untuk kamu guna satu plugin ni. Nama plugin ni adalah saya buka dia daripada Video Copilot. Nama dia adalah plugin dia. Design tu sekejap saya buka. Dia efek dia yang ni. Apa nama ni? Yang ni. Nama dia adalah ni efek control, efek console nama dia. Saya buka. Yang ni. Efek console ni kamu boleh download untuk Mac dan juga Windows. Saya selalu pakai efek console ni supaya saya boleh cari efek yang saya. Okay, ini free plugin. So nanti kalau kamu download, kamu dapatlah. Jadi saya copy and paste, saya letak dekat sini. Selalunya saya pakai benda ni. Kebanyakan designer animator mesti dia ada benda ni. Satu, dia sangat-sangat bagus lah. Okay, kenapa saya cakap bagus? Let's say saya ada satu gambar yang saya nak apply. Saya tekan Ctrl Space Bar dan dia terus keluar benda ni. So dia keluar benda ni dan kita tanyalah, kita tulis lah, nak tulis apa? Let's say saya nak cari. Tak nampak Oh, sorry. Okay, saya tekan Ctrl Space Bar, dia akan keluar item ni. Dan dekat sini kita terus boleh cari. Let's say saya nak cari wave. Dia terus keluar kat situ, wave what, tekan enter, and then terus dia akan apply lah. Kamu tak perlu nak cari-cari. Unless kamu kena hafal sedikit lah. Okay, wave lah. Oh, let's say saya nak drop ni lah, drop shadow lah. Contoh begitu, kamu nak drop shadow, ada distance, ada softness dan sebagainya, kamu boleh apply drop shadow. Kadang-kadang kita nak cari sesuatu kat sini agak leceh kan. Kamu select ini, and then kita tekan drop shadow. So gitu. And then katakan kita buat softness dia dan sebagainya. Betul kan? Dan saya select layer ni. Dan saya tekan sekali lagi. Dekat sini saya boleh save as save as PNG ke
Let's say saya drop, let's say saya namakan dia sebagai drop. Nanti kat sini automatically kamu dapat yang efek gambar yang kita telah apply efek tadi tu. Faham So benda ni kalau kamu apply let's say saya apply color rama lah. Okay, kamu apply color rama sebegini. Ni efek lah. Efek ni color rama ni ada kat sini sebenarnya. Color rama. Where? Sini. So ini just a shortcut lah. Kamu nak save dia sebagai apa? Kamu run balik panel ni, dan kamu boleh copy to clipboard ataupun kamu boleh save PNG untuk transparency ataupun yang ini sebagai JPEG lah. So nanti dia dekat sini lah. So kamu kena install dahulu effect console tu. Nama dia effect console, link saya kasih tu. Effect console 1.05. Dan install macam biasa, restart After Effects dan sebagainya. Dia punya shortcut key-nya adalah control spacebar. Dia akan keluar benda ni. So kamu boleh search efek yang kamu nak. Kamu boleh save apa yang kamu nak. Contoh ada banyak lagi lah kat sini. Okay. So ini sangat-sangat handy effect control ni. Effect console ni. So jawablah soalan tadi Siti Mazlina, boleh ke kita guna efek dekat EE dan save as JPEG? Tu boleh. So let's say saya nak cari nak cari drop shadow. Okay. Mungkin kita dah buat semua ni kan, tapi kita tak ada drop shadow. Let's say kamu select semua ni. Let's say saya select ni yang besar-besar ni. Save je ni. Saya select satu je lah. Saya select yang ni dulu. Saya dekat drop shadow. So kamu dapat drop shadow dekat sini. Dan maybe kita boleh tukar dia punya distance. Kita boleh tukar dia punya softness. Begitu. Dan kita copy, Ctrl C. Dan kita apply pada yang ini. Paste. So kamu dapatlah sedikit apa nama ni? Macam mana saya nak cakap ni sedikit pop up sikit lah kan kamu punya design tadi tu. Let's say yang ni kamu nak apply drop shadow juga, drop shadow. So kamu dapat ni teks kamu tu ada drop shadow. Direction terpulang kamu nak pakai direction mana. Kat sini ada dia punya direction dia, kamu boleh tukar sendiri. Nak buat softness dan sebagainya. Dan kita boleh copy and paste kat sini. Okay, itu salah satunya. Bagaimana kita nak apply. Apa lagi yang kita boleh buat? Kita tengok lagi ada ni. Kita ada generate lightning. Apa ni lightning ni? Oh, kita boleh buat lightning. Oh, kalau nak buat cerita-cerita Thor ke apa ke, boleh lah. Apa lagi kita ada? Generate fill. Scribble. Apa scribble? Oh, tidak ada apa-apa. Contohnya kamu nak generate noise. Contoh ada kat sini noise. Okay, noise ni bagus untuk buat glitching. Kamu nak buat pattern ke, kamu nak buat glitch ke, bagus menggunakan noise ni. Noise, fractal noise. Supaya kita dapat. Yang ini noise ni, dia punya ni sangat panjang lah ceritanya. Tapi kat sini kamu boleh dapat berbagai-bagai jenis noise. Linear ke, block ke. Dia ala-ala macam tu. Noise dia. Nanti saya akan tunjukkan. Dan ada lagi ni yang lain-lain. Kita ada green screen, remover, key light ni untuk buat green screen. Kita ada simulation, macam mana nak buat hujan. Let's say saya nak buat hujan. So boleh tak kita buat hujan? So banyaklah. Kita ada hujan turun yang sini. Kita
kita boleh kawal lah hujan ni nak lebat ke, nak kurang ke, nak saiz dia tinggi ke, saiz dia kecil ke, kita boleh adjust. And then kita boleh apply lagi. Let's say start apply kat sini. Kita boleh apply lagi nak buat apa? Time code. Apa ni? Oh, time code. Kita dapat time code. Contohnya begitulah. Kita nak letak kat mana? Kat sini ke? Semuanya kamu boleh apply kat sini. Ini kamu kena try satu-satu. So kamu cari masa dekat rumah dan kita apply. Transition pun saya suka juga. Macam transition ni saya suka. Kalau kamu nak main dengan jaw, transition. So nak datang daripada tak ada, jadi ada. Tapi dalam bentuk jaw macam tu lah. So begitu. Lepas tu kamu boleh tukar lah, spike ke, robo jaw ke, block ke, ataupun wave ke, kamu boleh tukar. Dia punya macam tu. Ini salah satu transition lah. Transition banyak. Saya suka pakai transition ni. Banyak memberi manfaat. Kalau nak buat radial wide. Ini standard lah. Walaupun nampak standard macam ni. Tapi dia banyak membantu juga ni dalam bentuk animasi kita. Okay. Nak clockwise ke, anti-clockwise ke. Boleh juga. Kita go kepada transition lagi. Kita ada gradient wide. Kita tengok kat sini ada gradient wide. Okey, daripada tak ada jadi ada. So begitulah. Kita ada lagi utility ni saya jarang pakai lah. Utility ni overbright dan sebagainya saya tak pakai. Stylize, nak buat glow. Okay, let's say kamu nak glowkan dia. Kamu boleh glowkan. Tu, let's say kamu nak ada satu teks. Try letak 2 keping gambar untuk transition. Okay. Nanti saya buat dulu. Kamu ada satu teks kat sini. Okay, hold. Okay. Dan saya nak apply glow. Saya tekan efek konsol, glow. So kat sini kamu dah nampak glow dia lah. Seperti itu. Dan kamu boleh adjust dia punya nak macam mana glow dia tu. So kamu boleh adjust lah. Okay. Itu salah satu kelebihan menggunakan effects. Okay. Okey. Macam ni pun guna glow pun okey juga ni, nampak cantik. Tapi dia over bright sangat. Kita adjust lah. Try letak 2 keping gambar dan buat transition untuk create transition. Boleh kalau kamu nak bermain dengan transition, boleh kita jadikan dia sebagai ni. Transition lah yang mana ada contohnya linear wide. Ni pun saya suka juga pakai. Kan? Kamu nak adjust daripada sini ke sini, daripada tak ada dia ada. Jadi tu kamu kena apply lah keyframe dia. Daripada tak ada, apply keyframe dia kat sini, tekan U and then jadikan kepada 100%. Apa ni? 0%. So dia akan jadi satu animasi yang sebegitu. Animasi macam ni. Kalau kamu nak pakai V-key pun boleh lah kat sini sebab dia ada. Oh, V-key ni saya buat 60. 68 lah. Okay. Apply V-key. Okay, sebegitu. So yang ni pun sama juga. Saya nak letak linear juga ni. Saya ambil efek linear. Datang daripada mana? Datang daripada sinilah. Saya buka keyframe dan saya 100% macam tu. Okay, kita try tengok dia punya direction dia. Okay, begitu.
So ni nombor 1, ni nombor 2. So itu dia punya transition dia. So kalau kamu nak select ni pakai V key, then bolehlah dapat satu efek yang transition in dan transition out macam tu. Okay. Kan dalam masa sama kamu nak apply drop shadow, boleh pakai drop shadow. Kan, so dia ada sedikit shadow lah. Kurangkan sikit opacity dia, tinggikan sikit softness dia. Okay, sebegitu. So itu saja. Kamu boleh try satu persatu ini efek. Cuba try saja, tengok, explore apa yang ada dalam efek ni. Ray light ni selalu yang saya pakai ni. Ray light sweep ni. Light sweep ni ramai orang pakai ni. Kan nak buat logo kan, dia main shoo macam tu. Ni selalu orang kita nampak dekat TV lah. Kan. So kita letak satu point kat sini. Daripada sini kita animate sampai ada ke sini. So kita ada 2 point lah. Satu point kat sini. Center dia di sini. Tu saya tarik. Saya tekan U untuk reveal keyframe. Then saya tarik kat situ. So nanti dia akan animate lah. Point ni menjadi ke point sini. Okay. So kat sini kamu boleh tukar lah dia punya direction dia. Ataupun kamu boleh tukar weight dia. Tebal ke dan sebagainya, intensity. Cikgu, ya? Saya tanya lah macam mana kita nak buat efek yang tulisan macam sign tu. Kita tanda tangan, sign. Oh. Kena animate brush ke apa? Dia kena animate brush. Itu. Yang sign tu dia ada banyak cara sebenarnya. Kalau kamu nak tahulah. Okay. Caranya, sekejap saya fikirkan yang termudah lah. Yang termudah untuk kamu faham, selalunya efek lah. Okay, efek ni tak semestinya kita letak atas gambar macam ni. Tak semestinya kita letak atas gambar sesuatu yang kita dah import daripada luar. Kita boleh pakai layer yang kita dah internal punya. Yang ni kan kita ambil daripada gambar daripada luar daripada After Effects. So selalunya efek kita pakai layer daripada internal. Layer daripada internal ialah layer solid. Solid ni. Selalunya designer ataupun animator dia akan pakai solid yang internal lah. Maksudnya layer yang dia create ni adalah layer internal. Dan kamu boleh pilih lah color apa-apa kat sini. Saya namakan dia sebagai sign. Size nak size apa? Pakai sebesarnya size composition sekarang ni. Now, so saya dapat scraping layer yang internal. Maksudnya kita bolehlah apply effect ke lightning ke apa ke dekat layer ni. Jadi untuk persoalan tadi tu, macam mana nak buat
ni ada nama dia motion sketch kat sini. Motion sketch ni dia efek dia adalah untuk kita capture mouse kita. Okey, saya tunjukkan demo dia. Saya select satu layer solid ni. Dia capture mouse kita ni. Then saya pun draw lah. Okey, sebegitu. Bila kita draw kat sini, kita dapat transform ni. Okey, sekejap. Saya fikirkan. Saya tak nak pakai macam tu. Sekejap saya fikirkan. Saya nak ianya sketch smooth. Saya nak ianya apply pada null object. Null object. Dan saya start capture dia. So let's say saya start. Contoh begitulah dia punya animasi dia tu. So kalau kamu tengok null saya ni, dia dah jadi satu ni. Dia dah capture motion mouse kat saya. Dalam masa sama, dia letak keyframe lah dekat sini. Baik. Jadi, saya nak apply satu efek. Iaitu efek generate stroke. Okay, stroke. So, saya nak, sebentar. Sorry, bukan stroke. Saya nak apply generate right on. Okay. Dan right on ni, saya boleh apply dia punya position ni dengan menggunakan expression sedikit. Saya apply, saya nak ambil ni sebagai saya punya ni dia. So dia akan right lah. So begitu. So kat sini kita boleh buat lah brush size dia berapa, hardness dia berapa. Tapi ini tak begitu efisien kan? Tak begitu efisien. Tapi dia boleh lah motion sketch ni. Saya pun jarang lah pakai motion sketch ni sebenarnya. Jarang dia, memang jarang lah pakai kan. Jadi untuk buat sign, selalunya saya pakai benda lain. Okay, saya pakai benda lain. Iaitu saya pakai mask. Okay. Untuk sign, saya pakai mask. Saya buat lagi satu, saya pakai layer tadi tu. Saya draw mask saya. Katakan ini sign saya lah. Ini nombor 1. Saya buat lagi satu. Saya off-kan dia. Saya draw. Begitu. Dan saya undo. And then saya draw sini, sini. Okey, begitulah. So, kalau kamu tengok kat sini, saya ada 4 jenis mask. 1, 2, 3, 4 macam tu. So, 1, 2, 3, macam tu. Dan dan saya pun apply lah satu efek, nama dia generate stroke. So dalam efek stroke ni dia baca mask. Okey. Jadi itu ada satu efek ni, dia juga boleh baca properties mask. Saya tak nak mask satu, saya nak mask all mask. Macam tu. Dan saya pula start animate dia. Okey, saya dapat satu all mask. So saya animatekan dia. So begitulah. So kalau kamu tengok dari segi efek dia, saya lebih suka pakai yang ini. Gitu. Kalau kamu nak serentak, boleh juga. Ini efek serentak macam itulah. Just enable. Ini stroke sequentially disable. So dia tak ada sequence lah. Dia terus serentak, semua serentak macam tu.
So yang ini in sequence dia akan start daripada mask 1, mask 2, mask 3. So kamu nak tukar dia punya color brush ke kepada color yang lain lah. Okay. Nak tukar dia punya hardness ke, size brush ke apa ke, kamu boleh tukar. Kamu nak jadikan dia transparansi ke, boleh juga. Kalau kamu ada gambar di belakang, okey lah. So di sini kamu bolehlah animatekan dia. Dan daripada kosong sampailah dia keluar semua tu. Dan mask ni pun kamu boleh adjust lagi ni. Kan? Mask ni pun kamu boleh adjust lagi. Anda kata kamu tersilap tulis ke, tersilap ni. Dan okey lah. Yang ni pun sama. Okey, let's say gitulah. Saya punya mask ni. Saya begitu. Boleh bro? Boleh. Maksudnya kalau dekat kita buat ada tulisan, kita kena tulis font tu kan? Ya, kamu kena tulis lah font tu. Okey. Cuma kelemahan dia kat sini ialah kamu tidak boleh taper. Kamu tidak boleh taper. Dia ada one size saja. Kata kamu sini nak taper, sini besar, sini kecil, besar, kecil ni tak boleh lah begitu. Kamu kena cari teknik lain. Tapi tak apa, yang ini kamu jangan risau. Kamu just bermain dahulu dengan efek-efek control yang ni. Efek ni, efek yang lain. Kamu just play dahulu. Dan kita tengok apa benda yang kamu boleh buat. Collider ni, CC Collider, apa benda ni? CC Collider ni. Oh, dia begitu. Oh, dia bagi macam ala-ala kaleidoscope lah, kan? Ini kalau saya main ni pening ni. Okay. So, nak buat pattern-pattern Islami ke apa, boleh lah kan? Okay, itu salah satulah kaleidoscope ni. Pixel. Nak buat partikel ke, semua dekat sini, simulation. Saya ambil masa setahun dua jugalah untuk try satu-satu. Lama-lama kita akan tahu, oh nak pakai efek ni, kita dah tahu lah efek ni. Nak pakai efek ni, kalau kita dah tahu dah. So, lagi banyak kita apply, try, betul apply, buang, betul buang gitu. So dari situ kita akan belajar, oh yang ini boleh buat begini. Lama-lama kamu tahu, ini favorite efek kamu. Nak buat drop shadow senang saja, begitu begini. Nak pakai liquify, apa ni liquify ni? Oh, kita boleh buat macam ni. Boleh animate ke? Ini bolehlah animate ni. Distortion percent ni. Okey, itu salah satulah. Distortion pun banyak juga yang menarik. Distortion map. Kamu boleh buat distortkan dia, apa tu? File kamu tu nampak macam ala-ala distort gitu. Dia macam ala-ala glitch lah.
Ada dekat atas tadi tu. Borang pendaftaran. Alright. Ni yang lain-lain ni masih lagi follow ke? Kan, kamu try ni. Hari ni kita tidak banyak pagi petang ni kita tidak banyak ni. Oh, okey. Sana saya copy daripada atas sana. Borang kehadiran. Paste. Okey, kamu boleh klik kat borang form tu. Kejut tengok cikgu buat. Allah. Dia, kamu kena try ni kan. Dia try satu-satu. Dah bergetar kepalanya. Tak apalah, kita 2-3 hari lepas ni kita dah stres, banyak benda kita belajar kan. Jadi kita do something yang light je, santai-santai, relax, chill. Then, nanti besok cerita lain pula. Okay. Baik, takkan kita nak main EE je kan, dah bosan lah main EE ni. Main EE ni, kita dah tahu nak buat ni, nak buat tu. Tapi, saya nak share pasal nota. Tahu kita tengok nota saya ni pun, kita nak sampai dekat sini dah. Dekat mask ni. Kita nak belajar mask ni. Tekstur pun dah buat. Shape layer lah. Shape layer besok. Kan? Kita akan. Ni. EE cikgu banyak sangat membantu saya. Okey, kita nak belajar mask. Mask ni topik dia dekat sini. Okey, mask tool ni. Okey, ni topik terakhir ni kan, mask ni Baik, oleh kerana kita dah request nak belajar mask. Mask ni sebenarnya kita dah buat kan, hari pertama lagi kita dah buat. Mask ni basically adalah untuk kita crop. Okey. Mana saya beri gambar dah. Gambar saya di mana? Mask. Ambil gambar ni lagi. Kami saya suka gambar ni sebab dia colourful. So basically mask ni dia tak ada screen. Tak apa, saya tunjuk kat sini. Mask ni adalah untuk kita membolehkan anda memotong bahagian dengan menggunakan shape primitif yang disediakan, ataupun kamu boleh lukis dengan menggunakan pen tool. So either kamu boleh lukis kat sini ada rectangle, rounded rectangle, bulat, polygon, star. Ataupun kamu nak draw sendirilah, kamu nak trace, kamu nak maskingkan dia. So ini salah satu masking yang saya telah trace dengan pen tool. Jadi kalau kamu tengok kat sini, dia ada dua ni, 1, 2. Jadi ini basic shape. Kalau kamu tengok ni ada drop down kat sini, dekat sini ada punat kat sini, kamu tekan lama-lama and then dia akan keluar another option. Okay, let's say saya nak main bulat. So dalam bulat ni, dan saya nak ianya draw bulat. Apabila saya draw layer ni, nanti dia akan pada layer ni lah, kamu kena select layer ni. Kalau kamu nak mask layer ni, kamu kena select layer ni dan kamu draw. Tekan shift. So dia akan keluar satu group lagi. Di samping transform, dia akan keluar satu group namanya mask. Mask 1. Jadi apabila kamu tengok lagi, saya draw lagi mask 1, mask 2, mask 3. Dia akan keluar 1, 2, 3, 4, 5. Gini. Apa saja kamu draw lah. Kalau kamu nak combine dengan petak lah dia. Dia akan keluar kat sini juga. Jadi kita tengok. Saya buang dulu. Saya buang semua ni. Saya tinggalkan satu saja. Jadi apa yang kita ada dekat mask ni? Kalau kita drop down dekat mask ni, kita ada pertama kita boleh add. Kedua kita boleh subtract. Maksud kita nak pakai yang luar, kita tak nak pakai yang ni. Maksud saya subtract ataupun kita add.
Begitu. Baik. Apa lagi kita ada? Kita ada feather. Supaya kita dapatkan dia ada softness dekat edges dia. Okay, kamu boleh adjust softness-nya. Dan juga kamu boleh buat opacity lah, standard opacity, sebegitu, sebegini. Dan kamu boleh buat expansion. Daripada apa yang kamu lukis itu, kamu nak shrink, ataupun kamu nak expand daripada shape yang kamu draw tu. Itu. Let's say saya tekan polygon pula. Saya draw polygon. Begitu. Dan kamu nampak kat sini, kita ada path ni. Dan path ni kalau kamu tengok, daripada shape yang telah kita draw ni, path ni pun kita boleh adjust dia. Apa-apalah, kalau kita draw bulat, bulatlah kita boleh adjust. Begitu. Itu tak semesti. Ini orang panggil basic dulu. Apa yang kita nak adjust. Baik. Dan standard lah, kita boleh buat shrink, ataupun kita boleh expand, dan sebegitu. Alright. Itu salah satu benda. Dan kita nak input pun boleh, dan sebagainya lah. Saya delete dulu. Delete, maksud tidak ada mask lah. Saya draw lagi. Saya draw bulat. Okay, bulat. Macam tu. Saya draw 1 dan 2. Dan apabila saya draw, dan saya nak, boleh tak saya nak gerakkan mask ni? Kalau saya gerakkan mask ni tak boleh. Sebab saya dah draw ni. So saya nak adjust balik, bagi betul-betul mata dia dekat tengah-tengah. So saya double click mana-mana point yang ada dekat sini. Sini ke, ataupun line dia ke, saya double click. So dia akan keluar modifier ni. Transform ni saya boleh adjust balik mask position saya tu. Begitu. Yang ni pun sama. Saya double click mana-mana point. Untuk saya draw. Sini. Saya nak besarkan ke, nak adjust balik kan. Okay. Sebegitu. Dan kita dah dapat dia punya point. Kita dapat 2 point. Baik. So, begitulah cara kamu nak buat mask. Contoh kalau kamu nak saya buang mask ni dan saya nak potong gambar kat sini. Saya nak crop lah, senang cerita saya nak crop. Crop bahagian sini saja. Dan kamu nak save dia, kamu bolehlah save dia. Kamu tekan pakai efek control tadi tu, kamu boleh save sebagai PNG sekian-sekian. Okey, itu dari segi primitive shape. Tapi kalau dari segi pen tool pula, kalau kamu tengok kat sini, pen tool ni adalah kita boleh draw custom shape kita nak buat. Pertamanya kita select dulu layer yang kita nak dan kita nak draw. Let's say saya nak draw bahagian mata dia. Klik sekali dan kita draw. Gitu. Ini macam Illustrator ataupun Photoshop lah. Kamu boleh draw dan kamu tutup. Last kali kamu tutup dia punya mata dia tu. So, di sinilah kita punya point tadi tu. Dan macam biasa juga kita boleh buat softness, kita boleh buat subtract dan sebagainya. Dan kita boleh expand, kita boleh shrink dan sebagainya. Okey, saya delete dulu. Katakan saya nak draw kita nak draw something lah. Let's say saya nak draw apa lagi. Tekan saya draw ni. Kalau kamu klik sekali tanpa kamu drag, klik dia akan jadi straight line lah, klik sekali. Tapi kalau kamu klik and drag, dia akan dapat bezier. Ini standard lah. Klik and drag, kamu dapat handler bezier tu supaya kamu dapat curve macam tu. Tapi end up last kali kalau kamu tidak tutup benda ni, kamu akan dapat mask biasalah, dia tidak tutup tapi dia ada mask. Dia ada mask tapi dia tidak close mask. Okey? Tutupkan dia. So begitu. So kamu boleh try dahulu buat mask ni. Ada soalan? Cikgu, saya nak tanya pasal tulisan kan, contoh kan.
Aha. Katalah tulisan tu dia daripada bawah nak naik ke atas. Dekat bawah tu kita dah masking kan, so dia tak nampak lah kan. So kita nak keluarkan dia daripada masking tu, nak nampakkan dia. Macam mana? Maksud kamu tadi tu kita ada text animation Ada tag satu tag kat bawah. Aha. Tag tu kita dah Naik masking. ke atas. Tag tu daripada bawah kita dah masking, so dia tak nampak lah kan. So dia gerak ke atas, dia keluar dah nampak. Boleh nampak. Macam dia terpotong macam tu lah. Dia keluar daripada tengah-tengah lah. Ya, betul. Yang itu kita pakai track mat. Besok kita akan belajar yang tu. Boleh ke? Boleh. Dia sebenarnya boleh juga kalau kamu tak nak pakai track mat pun. Okey. Contohnya kat sini lah kamu ada satu teks, tapi ini dia boleh buat untuk satu teks saja. Macam kamu pakai teks tu pun boleh. Ataupun teks tu mask. Contoh begini kan, dia untuk satu line saja teknik ni. Kamu apply teks tu. Dan teks tu ni kamu drop daripada bawah. Gitu. Nanti dia akan ada animasi macam ni kan? Betul? Halo bro? Ya, betul. Okay. Dia ada animasi macam ni. Jadi dekat sini bro draw dia punya mask sampai dekat kaki dia je. Tengok apa dia buat. Begitulah. Dia akan keluar begini. Betul Ya, betul. Macam tu. Bro draw mask menggunakan teks tu. Tapi kalau kamu ada second line tak jadilah. Sebab dia untuk first line saja. Kalau nak buat efek macam tu. Okey, contohnya begitulah animasinya. Sabar sikit je lagi. Kalau teks tu keluar daripada kiri ke kanan, macam mana? Kalau teks tu keluar kiri ke kanan, tak boleh lah. Sebab teks tu ni dia daripada bawah je yang okey. Tapi kalau kamu, sebab teks tu dia kan dia word per words. So dia tak boleh lah sebab yang ni mungkin boleh buat. Yang ni tak boleh nak buat. Jadi begitu, dia word per word. Kalau tak guna texture, kita guna kita animate position dia tak idea je. Tak jadi lah. Sebab kalau kamu guna position dia, sebab mask ni dia attach nampak tu, dia bind terus dengan layer tu. Okey. Nampak tu, mask tu dia akan bind. Kalau kamu pakai EE, tak boleh lah. Kalau kamu pakai EE kan, EE tak boleh juga sebab mask tu akan turut bergerak sekali dengan mask benda ni. Nampak tak tu? Jadi sebab tu saya cakap kena pakai track mat untuk soalan ni. Kiri kanan atas bawah pun boleh pakai. As long kamu pakai track mat. Okey. Besok kita akan go through pasal benda tu. Nak tanya apa beza masking dengan rotoscoping? Sama saja. Masking dengan rotoscoping sama. Cuma rotoscoping ni adalah frame by frame. Kan? Frame by frame buat rotoscoping. Teknik dia mask lah. Sama saja. Okey, itu salah satu. Dan kita try lah satu. Apa nama kita nak try tadi tu? Kita try apa ada gambar lah So begini. So kita ada draw shape mask shape macam ni. Satu selesai. Satu. Okey, tak boleh balik lagi ni. Kita ada satu lagi nak kena. Sebab alang-alang kita dah masuk kat sini, kita kena teruskan. Baik, kita ada begini. Simple lah kan, alam mas apa lah big deal sangat. Tetapi ada benda yang kamu perlu tahu. Anda katalah kat sini, kan mas kat sini, dia mempunyai mas seketul. Betul? Dan macam mana saya nak mas ni layer yang lain, yang ini layer yang lain, yang ini layer yang lain. Okey. Di sini kamu juga boleh pakai exploder juga. So, selain kamu boleh explode text,
jika layer yang kamu select tu ada mask lebih daripada satu mask, kamu tekan exploder, dia akan explode dan dia akan pecah kepada 3 layer yang berasingan. Kalau kamu nak pakai EE, silakan. Boleh dapat benda yang berbeza-beza. Okey. Sekali lagi saya tunjuk. Andai kata kalau kamu ada layer dan di sini kamu ada mask 1, 2, 3, 4, berapa banyak sekalipun, dan kamu tekan explode, dia akan pecah menjadi multiple layer. Setiap satu mempunyai benda yang berbeza-beza. Kalau kamu tidak explode, cuba kamu buat. Kalau kamu tidak explode, kamu nak main EE lah. Let's say kamu nak main EE. Tak boleh. Dia akan buat seketul juga. Nampak tu? So, nampak tak? Kalau kamu main EE, dia akan keluar seketul. Saya tak nak. Saya nak ni satu. Kamu kena explode dahulu. Tengok, dia akan seketul. So, sangat berguna EE ni. So, begitulah. Dia explode bukan sahaja teks, malah dia ada explode kepada mask juga. Okay. Andai katalah kamu nak draw. Tapi buat dulu, jangan anda kata sekarang. Kamu buat dahulu. Kamu buat 2-3 layer masking. Kamu nak draw pun boleh. 1, 2, 3 macam ni. Begini. Begitu. Dan kamu explode. Dan kamu dapat satu-satulah. Cuba try dahulu, tengok. Draw mask dahulu dan seterusnya. Begitu. Tak nak. Dan kalau kamu nak ni animate EE, bolehlah kamu animate ni sebab kita dah separate layer ni kan. Kita dah dapat layer dalam bentuk ini. Dan okey lah. Baik. Anda katalah kamu mempunyai teks dan teks tadi tu kamu ada mask. Teks. Saya tulis masker. Teks. Dalam masa yang sama, tadi kalau kita tekan ni dia akan explode ni kan. Baik. Apa akan jadi kalau saya combine dua-dua ni? Masker. Begini. So apa yang dia buat dulu? Apa yang dia akan buat? Dia akan buat mask exploder sahaja. Dia tidak akan pecah kepada teks. Teks ni kalau kamu kena tulis kan. Teks kalau tidak ada mask, tidak ada apa. Dia teks kosong sahaja. Dan baru dia pecahkan teks tu. Kalau teks tu dia mempunyai mask, dia akan prioritikan mask dahulu. Nampak tu? Saya draw mask tadi kan. Dia akan pecahkan kepada mask yang berbeza-beza. Dan kat sini bolehlah kamu nak apply EE. So, tag exploder ni dia prioritisekan paling utama mask dahulu. Dan jika tidak ada mask, barulah dia akan pecah kepada teks. Kalau ianya teks. Okay, baru dia pecahkan teks kalau ianya teks. So kalau kita nak animate EE, bolehlah kat sini. Saya tak nak guna EE hari ni. Saya nak tunjuk tools saja. Saya rasa kamu dah faham lah dia punya EE ni. So sekali lagi, saya pakai gambar tadi. Saya ada mask. Ada gambar ni. Saya buang semua teks saya ni.
Saya draw mask ni 1, 2, 3 macam tu. Okey. So far ada soalan dari segi so far ada soalan dari segi mask ni? Tanya sebelum kita balik. Kan. Pukul 4 ni. Pukul 3.45 kita tutup Baik. Nak kena godek-godek dulu. Baik, boleh. Godek-godek kan. Kita just draw mask satu. Tapi kalau kamu tengok kat sini, kalau kamu tak select layer ni, and then kamu terus draw macam tu. Cik, tak ada lah dia jadi warna macam ni. Ini namanya shape layer. Kita akan belajar nanti. Shape layer besok kita ajar. Kalau video kita nak crop bahagian orang saja, kena mask satu-satu. Ya betul. Kita kena pakai rotoscoping. Macam Cik Rahman tanya tadi. Dia kena pakai rotoscoping. Rotoscoping kita tak masuk topik kali ni. Kita masuk kursus lain. Susah rotoscoping ni. Dia satu-satu. Jadi, untuk draw mask ni, kita kena draw lah 1, 2, 3, 4 macam tu. Dan kita explodekan dia. Barulah dia pecah. Baik. Tak jadi cikgu. Tak jadi. Macam mana? Apa yang tak jadi tu? Jadi macam mana? Atau gambar ke saya? Ada color di dalamnya. Okey, betul. Kalau kamu tak select layer tu, baru tadi saya tunjuk. Kalau kamu kena select dulu layer yang kamu nak crop tadi tu, dan barulah kita draw mask di atasnya. Okey, kita draw di atasnya, barulah dia akan menjadi mask yang kita explode. 1, 2, 3. So, delete balik layer yang tadi tu. Cik Jamie, delete dulu layer yang tadi tu. Dan select satu layer, bawa satu layer kat sini. Dan select layer tersebut. Dan kita draw. 1, 2, 3. Jadi tak? Tak jadi, khabar. Baik. Jadi begitulah mudahnya untuk kita explode mask. Maksudnya kita pecahkan mask kepada separate layer. Tetapi dia tidak habis di situ saja. Andai katalah kalau kamu nak buat ianya pecah dua, ngam-ngam pecah dua. 1, 2 ataupun 1 split 2 macam ni. Ngam-ngam. So saya buat manual ni Saya tarik agak-agak. Ni dah betul lah ni. Separuh lah ni. Dan saya tarik lagi. Agak-agak sama tak split ni? Tak sama kan? So ini mungkin besar sebelah. Ini mungkin kecil sebelah. Jadi macam mana kita nak buat emas? Kita nak split yang betul-betul sama. Okey, dia ada cara dia. Kalau macam ni kalau kita split, bolehlah dia split juga. Tapi tak samalah. Baik. Saya tunjuk lagi satu cara. Bagaimana kamu nak split ataupun kamu nak buat emas dalam teks boleh tak? Boleh. Kamu buat je. Draw text, buat teks, draw emas. Okey, kelas. Dan ni Cik Jamie kita dah tunjuk dah tadi. Baik. Macam mana kita nak split dua ni? Ngam-ngam. Iaitu, kamu boleh pergi kepada, kamu jangan draw dahulu. Jangan draw apa-apa pun dekat sini. Just pilih je gambar. Pilih gambar ni, tekan exploder. Nanti dia akan ada satu nama dia grid exploder.
Grid exploder ni dia row dan column. Row dan column. Kalau saya ambil value sekarang ni, agak-agak dia jadi berapa? Dia akan buat 5 row macam ni. Ngam-ngam lah. Saya tekan dan dia akan pecahkan kepada 5 row yang macam tu. Saya undo balik. Kalau kita select layer ni, tidak ada mask, tidak ada apa, kita explode, dia akan beritahu kita nak grid exploder. Kita nak berapa? 1 row, 2 column. Barulah dia akan pecah kepada 2 ngam-ngam. Okey. Kalau kita nak pecah dia split begini. Kita tekan exploder. Saya ini jadi 2, kolom jadi 1. Create. Dan dia akan pecahkan ngam-ngam. Kalau kita nak buat 4 kotak, 2 kali dengan 2. 2 kali dengan row 2. So, kita dapat 1, 2, 3, 4. Tapi syaratnya tadi apa? Syaratnya layer ini tidak boleh ada mask yang kamu dah draw. Tak boleh. Kalau kamu dah ada draw mask, dia akan pecahkan mask kamu ni. Itu saja cerita dia. Tapi kalau kamu tidak mempunyai mask dan layer tu, itulah layer layernya, tekan exploder, dia akan minta masukkan sesuatu benda. Kalau kamu nak 3 kali dengan 3, kamu akan dapat 9 kotak. 1, 2, 3, 9 kotak lah. Ngam-ngam, semuanya ngam-ngam. Okey. Kamu boleh try. Cik Jamie tanya, Cik macam mana nak buat mask dalam kotak? Mask, nak buat mask dalam teks boleh tak? Boleh. Select teks tadi. Buat satu teks. Draw mask. Dan kita explode. Boleh juga. Okey. Ada soalan lain? Cikgu ada cara tak nak ada cara ke teks nak keluar macam typing guna masking tu? Tak ada. Tak ada cara tu. Kamu kena pakai preset yang tu. Besok kita akan masuk topik. Besok kita akan demokan macam mana nak buat typing tu. Tapi tak pakai mask, dia pakai benda lain. Jadi, ingat guys, exploder ni adalah yang second terbaik daripada EE. So, exploder ni, dia ada banyak fungsi di dalamnya. Baik, saya bagi sekali lagi. Kalau kamu ada teks kosong macam ni, teks. Dan kamu ada teks satu lagi, saya duplikatkan dia. Dan teks yang ini saya ada mask.
saya ada sekeping gambar. Saya duplicate gambar ni. Yang ini saya ada mask. 1, 2. Baik. Kita tengok apa dia punya efek dia. So ada 4 benda Teks, jika tidak ada mask di dalamnya, dia akan pecahkan teks kepada text by text. Teks dengan ada mask, dia akan pecahkan mask dahulu. Mask, mask, mask. Macam tu. Gambar yang mempunyai teks, mempunyai mask, dia akan pecahkan mask. Gambar yang tidak mempunyai mask, dia akan buat grid mask. Okay, so ada 4 condition kat situ. Right. Jadi, ada banyak cara untuk kamu animatekan dia. Sebagai contoh, saya animate gambar tadi. Saya draw mask. 1, 2, 3, 4. Contoh begitu. Yang saya explode. Saya apply EE. Dan saya nak main dengan position saja. Macam tu. Dan opacity. Dan wiggle. Saya copy dan saya paste. Saya paste lah Paste, paste, paste. EE paste. Tu kamu dapat satu yang seperti itu. So bolehlah kali kita nak pakai random ke apa ke. Bolehlah. Begitu Teks pun sama juga. Kalau kamu ada teks, mask, teks. Kita maskkan dulu. Saya ambil MA, SK, yang ini. Teks dengan T. Saya explode-kan dia ataupun saya paste-kan dia. Apabila saya paste, nampak tak dia jadi macam tu? Saya tersilap paste awal-awal. Tapi tak apa. Saya explode dahulu. Dia tetap akan jadi benda yang sama juga. Saya offsetkan dia. Jom kita tengok apa akan terjadi. Sama juga. As long kamu explode-kan mask dia ke, kamu nak apa ke, kamu apply EE, then kamu akan dapat efek yang sama. Okay, boleh tunjukkan dekat video, dekat group, tengok, share sama-sama apa yang kita dah buat, apa yang kamu dah explore dengan benda-benda ni. Orang penilaian khusus. Oh. Tebal ni. Tapi senang je. Saya rasa soalan ni sangat-sangat kacang je. Saya rasa semua betul lah ke 10/10 semua.
Kalau dah lulus kan, 9/10 tu kena masuk kursus balik. Okay, boleh share apa saja yang kita dah buat dalam tu. Bermain-mainlah dulu kan dengan mask ni. Oh, nice. Okay. Cik Rahman Rauf dah ni. Okay. Cik Suhaib, Cik Sophia boleh balik dulu. Safe. Kita jumpa besok. Tidak ada masalah nak balik awal pun boleh. Kita dah habis dah ni sebenarnya silibus ni. Kita just ni saja. Santai-santai dulu. Let's say saya buat satu benda yang baru. Mungkin kamu nak buat macam ni. File yang macam ni lah Saya explode kepada 5 kepada 1, 3. Kamu pecah macam ni kan. Tapi dah sunyi ni. Okay. So maybe saya nak ianya datang begitu. Paste. Dan kita buat sequence lah. 1, 2, 3. Sequence. Kita nak pakai ni pun boleh. Nak pakai wiggle, tak nak pakai wiggle pun okey. It's okay. Kamu boleh try satu-satu. Tak apa, dah selesai. Oh, ada lagi. Siapa ni? Ini. Off-kan dia. Okay, good. Oh, dah cover. Z randomizer ni kita dah cover hari semalam. Esok Jumaat, masa singkat, harap cover sepenuhnya dengan jayanya. Betul. Esok dah tinggal satu je lagi. Basically, yang nombor 2 ni, basically Z randomizer ni, dia randomize saja. Kamu tengok ni, dia randomize Z itu. Nampak tak, dia randomize depan dan belakang. Kalau kamu nak randomize ke belakang saja, kamu boleh randomize. Dia, kalau kamu tengok daripada top lah senang. Kamu dapat daripada top, kamu nampak lebih senang. Kalau kamu pakai randomizer ni, tengok kamu punya ni akan lebih kamu boleh randomize tu. Nampak tu? Dia punya sikit-sikit. Dia randomize. Kalau kamu nak ke belakang, dia ke depan lah. Kalau nak dia tolak ke belakang, sis ke belakang lah. Begitu saja randomizer ni. Okay. Saya tolak lagi. Begitu. Baik, itu saja. Esok pukul 12.30 nak pergi masjid. Tok Imam suruh apa jadah. Boleh. Besok tengah hari kita rehat awal lah. Dan kita sambung pun lewat juga. Sebab tu saya dah besok 1 pagi tu je yang kita ada sesi. Yang lain tu kita just explore simple things lah. Alright. Ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, kita boleh balik. Cik Zaman hantar. Okay, nice. I like it.
kita pakai ni kan. So dia pakai ni. Cikgu, esok jangan lupa glitch effect je. Oh. Esok lah Jangan pening pula. Kan kita buat ada kan? Pening. Dia bukan sikit-sikit efek tu. Esok, estimate tu esok juga. Kita simpan sikit untuk esok sebab kita ada 4 hari. Kalau 3 hari, hari ni saya habiskan. Semua kat sini tulis, semuanya tulis ni, apa nama ni, tulis ni, kodek, tulis merepek sekali, macam mana saya nak baca. Macam budak ni, apa nama ni, budak ni, budak-budak sekarang ni kan, hipster ni. Esok, John. Lupa. Kodek jadi cikgu. Typing keyboard dia, semua jadi typing keyboard gini. Semua jadi ni. Saya baca pun jadi pening kata. Daripada semalam kita tengok. Masa je. Okeylah. Baik, kalau tak ada apa soalan, kita boleh ni. Sebenarnya ada banyak lagi yang kita tak cover. Ada 2-3 item lagi yang button lagi kita tak ni. So kita simpan untuk besok. So hari ni kita dah belajar macam-macam. And then kalau tak ada soalan, dan kita boleh bersurai saja pagi ni, petang ni. Boleh ke cik ni? Cik mana ni? Ada. Cik Aisyah. Ya, saya. Ya, Tuan. Boleh ke kita dah ni, kalau dah tak ada ni, kita selesai awal? Oh, okey. Dah tak ada apa ya? Nice. Okey, sekejap. Mana Tuan Rashid? Kejap. Tu jangan, Tuan Rashid tak ada dah ni. Itulah dia meeting tadi sekejap Alright. Kejap Tuan. Siapa hantar ni? Cik Jamie hantar. Cikgu, masking macam ni boleh buat ke? Boleh ke? Tidak boleh. Ni awak dah buat ni? Cikgu. Ya. Sorry nak tanya cikgu. Cikgu nanti ada ke cikgu nak ajar apa? Macam saya pun tak tahulah nama dia, camera tracker Macam contohlah ada orang tu bergerak, atas kepala dia tulisan kan. So tulisan tu ikut je video orang tu. Oh, boleh. Kalau kamu nak belajar, saya boleh ajar. Cuba tanya general, semua dapatkan sokongan semua. Kalau lebih daripada 10, saya akan ajar. Tak apa, tak ada masalah cikgu. Esok je lah kalau cikgu sempat lah. Sempat. Okay. Oh, semua cikgu nak ni? Motion tracking motion tracking. Boleh. Dah lama dah nak belajar tapi tak tahu cara. Boleh. Okey, cikgu, kalau tak apa-apa saya keluar dululah. Boleh. Okey, cikgu. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Okey, saya kan Tuan, 15 minit je lagi pun tak apa. Boleh Alright. Kita simpan untuk esok. Okey. Okey, kelas, itu saja pada petang ni. Kita boleh berehat awal. Dan kalau apa-apa apa-apa pun kita boleh simpan soalan untuk besok lah. Tapi besok sebenarnya masa pun pendek juga. Tapi kita manfaatkan, tak banyak. And then kita nak ada glitch, ada buat glitch effect, macam yang request glitch effect, yang request motion tracking. Esok kita akan buat. Cik Jamie buat dekat Photoshop, boleh sangat. Kan? Kita buat dalam After Effects je, tak payah pergi Photoshop. Boleh uninstall je. Kita terus buat dalam After Effects. Okey, sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. terima kasih semua. Jumpa esok. Sama-sama. Tuan Adli, Aisyah WhatsApp Tuan untuk esok punya. Alright.
Wow, ada mie teletup. Khalijah Arif dibuat bubble gum tu dia. Mie teletup.